Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3, bahagian ketiga, pengkalan data, membina pengkalan data. Okey, kita akan masuk ke kardinality antara entiti dalam hubungan. Okey, kekardinalan merujuk kepada perhubungan antara entiti-entiti dalam satu pengkalan data. Terdapat dua jenis kekardinalan, one to one dan one to many. Okey, mari kita tengok kekardinalan one to one atau dikenali hubungan satu ke satu. Satu entiti yang berhubung dengan hanya satu entiti yang lain dan sebaliknya. Contoh, seorang pengetua akan menguruskan sebuah sekolah dan sebuah sekolah hanya mempunyai seorang pengetua. Okey, rajah berikut menunjukkan gambar rajah hubungan entiti ERD, okey, entity relationship diagram antara satu entiti dengan satu entiti yang lain. Dalam pengkalan data hubungan, ini bermaksud setiap rekod dalam satu jadual mempunyai hubungan dengan satu rekod sahaja dalam jadual yang lain atau sebaliknya. Okey, ini contoh table atau jadual pengetua. Okey, pengetua yang pertama Noriah binti Zaki. Okey, nombor pegawai, kod sekolah. Okey, ini adalah table yang pertama. Ini adalah table sekolah SMK Bunga Orchid. Okey, kita tengok kod sekolah sama dengan sini. Okey, nombor pegawai. Okey, jadi Cikgu Noriah binti Zaki menjadi pengetua bagi SMK Bunga Orchid yang mempunyai bilangan guru 46 dan bilangan murid 594. Okey, satu rekod daripada entiti pengetua hanya akan mempunyai kekardinalan satu dengan rekod daripada entiti sekolah. Okey, jelas. Kita masuk yang kedua, kardinalan one to many, one to m atau dikenali sebagai hubungan satu ke banyak. Satu entiti yang mempunyai hubungan dengan satu atau lebih entiti yang lain. Contoh, seorang murid dapat meminjam banyak buku, tetapi sebuah buku hanya boleh dipinjam oleh seorang murid saja. Rajah berikut menunjukkan perhubungan antara satu entiti dengan lebih daripada satu entiti yang lain. Contoh, satu murid boleh meminjam banyak buku. Okey. Contoh yang lain yang saya boleh berikan, satu orang murid boleh mempunyai banyak mata pelajaran. Okey, ini contoh. Dalam pengkalan data hubungan, ini bermaksud setiap rekod dalam satu jadual mempunyai hubungan dengan satu atau lebih daripada satu rekod dalam jadual yang lain dan sebaliknya. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, contoh di sini Adam Akil bin Ismail, lelaki 3 Anggerik, okey, boleh meminjam 2 buah buku. Nampak? Buku teks sejarah dan buku teks ekonomi tingkatan 4. Okey, boleh tengok nombor ID muridnya PS002, PS002. Okey. Maka satu rekod daripada entiti murid hanya akan mempunyai hubungan satu atau lebih rekod daripada entiti buku. Okey, seterusnya contoh, seorang guru menjadi guru kelas bagi satu kelas sahaja. Seorang murid boleh mendaftar lebih daripada satu acara sukan. Okey, mari kita lihat. Ini adalah penyelesaian dia. Jenis kekardinalan adalah one to one. Okey, satu guru boleh mengurus satu kelas. Okey, jenis kekardinalan yang kedua adalah one to many. Satu murid boleh mendaftar banyak acara. One to many. Kalau ada komen, boleh komen di ruangan komen untuk penambahbaikan. Sekarang kita masuk 4.1.5, membina pengkalan data. Okey, pengkalan data dibina dengan menggunakan perisian sistem pengurusan pengkalan data atau lebih dikenali sebagai DBMS. Okey, Database Management System. Satu contoh perisian DBMS ialah Microsoft Access yang kita akan gunakan dalam SK tingkatan 3. Perisian ini dilengkapi dengan pelbagai alat perisian software tool bagi memudahkan pembangunan, pengurusan dan penyelenggaraan pengkalan data hubungan, relational
database. Okey, contoh DBS yang lain termasuklah MySQL, PostgreSQL, MS SQL, pengkalan data Oracle, dan yang kita akan belajar Microsoft Access. Okey, seterusnya jadual 4.3 menunjukkan objek-objek pengkalan data dalam perisian aplikasi Microsoft Access. Okey, yang pertama jenis objek jadual atau table. Satu entiti diwakili oleh satu jadual. Attribute entiti yang berkenaan disimpan dalam lajur atau medan dalam jadual tersebut. Okey, penyimpanan data mengikut baris. Setiap baris data dipanggil satu rekod. Okey, jadual kita. Okey, yang kedua adalah pertanyaan query, meminta data yang tertentu daripada satu atau lebih daripada satu jadual. Data yang diperolehi boleh dicetak atau dipaparkan. Okey, data yang dipaparkan boleh dibuat perubahan. Okey, ini adalah query. Yang ketiga, borang, merupakan antarmuka antara pengguna dan komputer. Okey, interface antara pengguna dan komputer. Borang juga memudahkan kemasukan data, paparan data lebih daripada satu atau lebih daripada satu jadual dalam bentuk selain daripada baris dan lajur. Okey, memaparkan data daripada pertanyaan, mengubah data yang dipaparkan melalui satu borang, mengubah, melihat atau memasukkan data. Okey, borang, pertanyaan, table dan laporan penting untuk pertanyaan di dalam peperiksaan. Laporan menyediakan laporan berdasarkan data dalam satu atau lebih daripada satu jadual entiti atau berdasarkan satu pertanyaan. Okey, laporan boleh dicetak atau menganalisis data. Okey, kesemua ini penting dan boleh ditanya dalam peperiksaan. Okey, apakah fungsi jadual, apakah fungsi pertanyaan, apakah fungsi borang, apakah fungsi laporan. Okay, boleh juga ditanya apakah kegunaan jadual, pertanyaan, borang atau laporan. Okey, seterusnya kita masuk. Pengkalan data dibina berdasarkan beberapa langkah. Rajah 4.15 menunjukkan langkah-langkah untuk membina pengkalan data berdasarkan situasi. Okey, contoh situasi seperti diberi di sini. SMK Sinar Gemilang mengalami masalah untuk mendapatkan analisis keputusan peperiksaan murid di sekolah tersebut dengan cepat kerana markah murid-murid perlu dikira secara manual. Bagi menyelesaikan masalah ini, anda bercadang untuk menghasilkan sistem maklumat peperiksaan atau dikenali sebagai SysMap. Okey. Langkah yang pertama, menentukan tujuan pembinaan pengkalan data. Okey, untuk apa pengkalan data itu dihasilkan? Okey, pengkalan data untuk menghasilkan analisis keputusan peperiksaan dengan cepat. Okey, langkah pertama. Langkah yang kedua, menentukan entiti yang diperlukan dalam SysMap. Okey, dua entiti yang diperlukan adalah murid dan markah. Okey, langkah yang ketiga, menentukan atribut yang diperlukan bagi SysMap. Atribut bagi entiti murid adalah ID murid, nama murid, jantina kaum, nama kelas, nama guru kelas. Okey. Atribut bagi entiti markah adalah ID markah, ID murid, BM bahasa Melayu, BI bahasa Inggeris, Sains, Math, sejarah, geografi dan ASK. Okey. Langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, menentukan hubungan dan kekardinalan yang diperlukan bagi SysMap. Okey, entiti murid, kunci primer dia apa? Entiti markah, kunci primer dan kunci asing perlu ditentukan. Okey, kekardinalan hubungan one to many juga perlu dijelaskan dalam langkah ini. Okey, langkah yang keempat. Okey, langkah yang kelima, menghasilkan pengkalan data SysMap. Okey, yang pertama sekali kita perlu membuat jadual. Okey, ada dua jadual yang berlainan, iaitu berdasarkan entiti murid dan berdasarkan entiti markah. Okey, yang kedua adalah borang. Kita perlu membina dua borang berdasarkan jadual bagi entiti murid dan entiti markah. Okey, yang ketiga adalah pertanyaan, membina beberapa pertanyaan berdasarkan entiti murid dan entiti markah menggunakan SQL. Yang terakhir, laporan, menghasilkan laporan berdasarkan hasil pertanyaan query. Okey, langkah-langkah ini perlu diingati supaya kita dapat menghasilkan satu sistem pengkalan data. Okey, juga langkah-langkah ini mungkin boleh ditanya dalam peperiksaan anda.
Okey, sekarang mari kita lihat cara untuk membina pengkalan data. Okey, untuk tugasan yang pertama, mula kita akan masuk Microsoft Access untuk database kita. Kemudian di sini kita akan pilih new, klik blank di database. Okey, dia akan keluar file ni untuk database kita. Kita masukkan tugasan 2. Okey, tugasan 2. Okey, kerana tugasan 1 saya telah pun buat pada trial yang pertama. Jadi untuk hasilkan file name yang sama tidak boleh. Jadi kita masukkan tugasan 2. Okey, bagi anda masukkan untuk tugasan 1 di komputer anda. Okey, create. Akan keluar macam ni. Kemudian kita pilih di sini view. Kita pilih design view. Okey, klik design view. Akan nampak seperti ini. Okey, kita namakan table kita. Ini untuk membuat table. Namakan table kita sebagai murid. Okey, klik OK. Okey, kita akan dapat paparan seperti ini. Okey, dari design view. Okey, dari design view kita masukkan contoh. Kita masukkan medan-medan yang bersesuaian. Okey, seperti contoh di sini ID murid. Okey, kita type di sini ID murid. ID score murid. Okey, kemudian kita tengok medan-medan yang seterusnya. Isikan seperti di sini. ID murid, nama murid, jantina, kaum, nama kelas, dan nama guru kelas. Sama semuanya. Okey, kemudian kita lihat yang ini, jenis-jenis data dia. Okey, ID murid, auto number atau short text. Bagi saya short text semua senang. Okey, untuk nama mungkin kita boleh long text, nama kelas short text, mengikut kesesuaian. Kaum, jantina, nama murid mungkin long text. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk menetapkan kunci primer. Okey, kita boleh baca di sini. Okey, langkah-langkah untuk menetapkan kunci primer. Perisian aplikasi Microsoft Access secara automatik akan menjadikan atribut pertama sebagai kunci primer. Okey, atribut pertama ID murid ini sebagai kunci primer. Walau bagaimanapun anda boleh menetapkan sendiri medan lain untuk dijadikan sebagai kekunci primer. Okey, rajah 4.19 menunjukkan langkah untuk menetapkan kunci primer. Okey, cara untuk menetapkan kunci primer. Pilih atribut yang mempunyai nilai-nilai sebagai kunci primer. Okey, pilih atribut dan klik kunci primer. Okey, primary key. Okey, pilih. Okey, sebagai primary key. Dia akan bertanda di sini. Okay, dia akan bertanda di sini kunci. Okay, ini adalah langkah-langkah untuk menetapkan kunci primer. Langkah-langkah membina jadual tables yang seterusnya. Okey. Kemudian jadual untuk entiti yang kedua dan seterusnya boleh dibina dengan menggunakan ikon yang terdapat pada bar menu bar. Pemberian nama pada satu jadual perlulah bersesuaian dengan entiti berkenaan. Okey, entiti berkenaan serta atribut yang terdapat dalamnya. Rajah 4.2 menunjukkan langkah-langkah untuk membina dan menamakan jadual bagi entiti yang kedua. Okey, kita lihat bina jadual dengan create di bar menu. Okey, kita tengok di atas create. Kemudian kita terus ke table, klik icon table. Kemudian kita pilih design view.
Okey, namakan table sebagai markah. Okey, klik OK. Seperti tadi. Sekarang kita kena isikan dia punya attribute di sini. Okey, attribute atau medan untuk medan markah. Okey, ini adalah attribute untuk medan markah. Okey, ID markah, ID murid, BM, DI dan sebagainya. Okey, kita gunakan short text untuk jenis datanya. Okey, kita masukkan dulu ID markah, kemudian ID murid. ID murid merupakan kunci asing bagi jadual markah ini. Kita setkan data type kepada short text semua. Okey, selesai. Okey, yang seterusnya, okey, bagaimana nak wujudkan langkah-langkah untuk mewujudkan jadual hubungan antara entiti. Okey, selepas semua jadual dibina dan data telah lengkap diisi, perhubungan antara kedua-dua jadual perlu dibina. Perhubungan antara entiti murid dan entiti markah adalah kekardinalan, iaitu one to one, kerana setiap murid akan mempunyai satu set markah mengikut mata pelajaran masing-masing. Raja 4.2 menunjukkan langkah untuk membina hubungan relationship bagi murid dan jadual markah. Okey, kita cuba lihat bagaimana ia dihasilkan. Langkah yang pertama, klik database tool dalam bar menu, kemudian klik relationship. Okey, tengok database tool di atas ni. Okey, kemudian relationship. Okey, relationship, klik relationship. Okey, show table. Okey, pilih jadual murid dan add. Okey, klik 2 kali pun boleh. Okey, jadual markah dan add, klik 2 kali. Close. Untuk ni. Perhatikan kedua-dua entiti markah dan entiti murid mempunyai atribut ID murid serta menggunakan atribut ini sebagai kunci primer. Oleh itu, ID murid sesuai digunakan untuk menghubungkan kedua-dua entiti ini dalam satu hubungan one to many. Raja 4.2 menunjukkan langkah-langkah untuk menghubungkan kedua-dua jadual murid dan markah. Okey, kita tengok yang ni. Macam mana kita nak hubungkan dua. Klik dan syaratkan tertikus daripada atribut ID murid pada entiti murid sehingga menyentuh ID murid pada entiti markah. Tertingkap edit relationship akan dipaparkan. Okey, ini adalah tertingkap edit relationship akan dipaparkan. Kemudian dalam tertingkap edit relationship, klik peta enforce referential integrity bagi membolehkan hubungan kekardinalan one to many dipaparkan. Kemudian klik create. Okey. Okey, kita cuba. Okey, nampak? Kita dah open, baru boleh nampak. Tarik ke ID murid. Okey. ID ke ID murid. Okey, boleh di sini ID ke ID murid. Okey. Boleh nampak sudah ada relationship di sini. Okey, kita kena unclick. Okey, untuk database baru kita kena unclick untuk membolehkan relationship ini berlaku. Okey, kekardinalan one to many telah berlaku. Okey. One to many telah berlaku di sini. Raja 4.2 menunjukkan langkah-langkah untuk masukkan data-data dalam jadual murid dan jadual markah. Okey. Setelah datasheet view dibuka, anda boleh memasukkan data-data bagi semua medan untuk jadual murid dan jadual markah. Okey, ini contoh data bagi semua medan untuk jadual murid perlu dimasukkan. Ini adalah contoh datanya. Kemudian ini pula data bagi jadual markah. Okey, kita kena masukkan data ni ke dalam jadual. Okey, kita klik ni. Okey, murid view, datasheet view. Okey, masukkan data seperti ini. Okey, ini adalah data yang telah dimasukkan. Okey, tengok table mark dan ini table murid.
Okey, maka telah dimasukkan. Setelah data dimasukkan, savekan pengkalan data anda. Okey, sampai sini saja tugasan untuk hari ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang.